Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Telaga Tok Syekh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia inayahnya dapat kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang dinamati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama kita akan melawat di Telaga Tok Syekh, dan sebentar lagi kita akan memulakan talk kenal diri kenal Allah bersama-sama dengan pembimbing rohani Syekh Haji Abdul Aziz bin Haji Ismail sebentar lagi, insya-Allah. Di sinilah terletak beberapa sejarah-sejarah keislaman pertama di Kedah, iaitu di tempat inilah, di Gunung Jerai. Yang di perjalanan di sini terdapat beberapa inilah ada telaga, Telaga Tok Syekh, yang dinamakan Telaga Tok Syekh, yang sentiasa berjalan airnya. Alhamdulillah dapat kita sampai di sini. Allah Ta'ala juga yang memperjalankan. Alhamdulillah. Sebentar lagi insya-Allah kita akan bersama-sama mendengarkan talk kenal diri kenal Allah bersama-sama dengan pelawat-pelawat di sini. Insya-Allah mudah-mudahan kita mendengarkan bersama-sama agar kita mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bila mereka ada bagi imej macam tu, tak tahu ibu. Di sini adalah wakaf, di area Telaga Tok Syekh. Mereka ada cerita. Dengan cerita mereka tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat hidup, di mana hidup ini kita diberi kefahaman oleh Allah bahawa hidup ni adalah anugerah yang besar dari Allah, untuk bukan mengatakan kita ni hidup, tetapi menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan tentang dirinya, kekuasaan, keesaannya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, semuanya menyatakan yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita sekarang ini berada di puncak Gunung Jerai di Kedah ya. Ini di mana kita telah diperjalankan di bulan Rajab ini naik ke atas gunung ni dengan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah diberi tempat untuk buat talk ni oleh tuan kita ni, iaitu Encik Ahmad Sufri bin Haji Jamaluddin ya. Ya, jadi dia mengizinkan kita untuk membuat talk di sini. Alhamdulillah. Jadi Ahmad Sufri ni dia agak lama, hampir 10 tahun Abang Sufri ya. Hampir 10 tahun, jadi alhamdulillah lah. Bagai-bagai pengalaman-pengalaman dia di atas ni, di puncak Gunung Jerai ni. Jadi kita bersyukurlah, terima kasih banyak Abang Ahmad Supri
izinkan kita ni buat talk di sini ya, insya-Allah. Jadi alhamdulillah ya. Ini kita bukan apa, kita bertukar tempat di mana pun kita diperjalankan oleh Allah, didudukkan apa di alam apa pun, kita sentiasa tidak lari daripada tajuk utama kita ni, ilahun wahid. Ilahun wahid itu menyatakan mengajak manusia itu sama-sama mengesakan Allah, mengagungkan Allah, tiada lain. Di mana pun kita dibawa diperjalankan oleh Allah di bumi ataupun perjalanan rohaniah kita, di alam apa, jabarut, malakut, di alam apa pun Allah Subhanahu Wa Taala membawa kita, maka kita tak lari tajuk, iaitu untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita dapat duduk di sini untuk menceritakan lagi bagaimana keadaan untuk kita terus mengesakan Allah dalam kehidupan ke depan kita ini, supaya sentiasa kita ini mendapat ridha, mendapat keridaan Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mensetujui apa saja tindakan yang kita lakukan, iaitu kita membuang keakuan diri kita. Dengan kita membuang keakuan diri kita, maka yang ada hanyalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita melihat dalam diri kita banyak lagi tingkah laku kita, perangai kita yang membawa kepada keakuan diri. Jadi kalau kita tidak minta, mohon kepada Allah untuk dibukakan mukasyafa ghaibu lil fuqara, Allah membukakan pintu-pintu, iaitu ghaib, iaitu Allah tu yang maha ghaib. Kalau Allah Subhanahu Taala tak bukakan pintu-pintu tu, kita tidak akan dapat kenal Allah, kita tidak akan faham. Kita akan merasakan seolah-olah kita yang memiliki hidup. Padahal hidup kita ini adalah menyatakan diri Allah. Jadi diri keesaan Allah. Setiap penglihatan kita, penglihatan Allah. Setiap pendengaran kita, pendengaran Allah. Setiap pengucapan kita, pengucapan Allah. Setiap kudrat dan juga kehendak kita, semua kehendak Allah dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada satu pun nak mencapai kepada keadaan itu, barulah kita dipanggil insan yang sempurna, hamba Allah yang sempurna. Selagi kita ada merasakan kita memiliki hidup, kita memiliki kuasa, kita memiliki kehendak, kita memiliki ilmu, lagi kita masih lagi merasa itu, maka menunjukkan kita masih lagi jahil tentang Allah. Apabila kita jahil, kita buta, kita jahil, maka kehidupan kita ini berada di dalam innal insana lafil khus. Manusia itu dalam kerugian. Kerana masih lagi kita melakukan sesuatu, kita angkat sesuatu, kita naik ke sini, kita rasa kita, padahal yang memperjalankan kita ni Allah, yang bagi kita lihat penglihatan keindahan semuanya Allah. Allah yang menunjukkan, Allah yang memberikan kita pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu. Dari sepanjang perjalanan kita naik tadi, macam-macam keindahan-keindahan yang kita lihat di Gunung Jerai ni, sampai ke puncak ni kita lihat indahnya, udara yang Allah jadikan segar di sini. Alhamdulillah. Bagaimana kita nak olahkan dalam kehidupan kita, sentiasa kita berhidupan dengan Allah, merasakan Allah sentiasa. Baru kita dapat dikatakan tadi menjadi manusia insan kamil wa mukamil, insan yang sempurna, yang sentiasa dalam berkehidupan dia merasakan Allah. Bukan bermakna kita hidup, kita nakkan imbalan, maknanya ya Allah, apa perlu Engkau bagi, aku dah melakukan amalan ni, aku dah melakukan solat, aku dah melakukan puasa, aku dah melakukan banyak kebaikan, sedekah, apa semua. Apa yang kau nak imbalkan kepada aku? Bukan itu. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, bukan itu yang kita akan berkata kepada Allah. Tetapi bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita akan berkata, ya Allah, hilangkan keakuan diriku. Sebab punca akan jadi masalah kita dengan Allah terhijab adalah bila ada rasa keakuan diri.
Maka itu kita akan minta nanti bila kita dah kenal Allah, buangkan ya Allah keakuan diriku. Biar aku dapat rasakan yang hidup ni sekarang ni adalah cerita Engkau ya Allah. Hidup ni hidup Engkau ya Allah. Dan jadikan pendengaranku pendengaran Engkau ya Allah. Jadikan penglihatanku penglihatan Engkau ya Allah. Jadikan kudrat yang aku kudrat Engkau ya Allah. Jadikan kehendak-kehendak yang datang, yang turun, ilmu-ilmu apa saja yang datang padaku adalah dari Engkau ya Allah. Maknanya 100% la ilaha illallah. Tak ada. Betul-betul kita bukan sekadar kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita sekadar mengucapkan, tak ada. Menafikan, bukan sekadar cakap, tapi dalam kehidupan tu kita amaliakan yang betul-betul kita ni mengangkat telefon, mengangkat air, apa pun kita rasa bukan kita. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Bukan kita. Makna yang angkat tu kita dah tak ada dah. Allah. Bukan mengaku kita Tuhan, bukan mengaku kita Allah. Memang kita ni semuanya tidak ada. Jadi apa kita punya fungsi dia maknanya kita ni adalah menyatakan yang adanya Allah. Itu sebenar-benar yang dikatakan Allah nak lihat ahsanu amala. Kebaikan yang Allah nak lihat adalah diri engkau tu engkau perlakukan adalah yang melakukan diri engkau tu adalah hidup tu adalah engkau ya Allah. Yang kata bukan engkau Muhammad, bukan engkau Muhammad Ramaita, bukan engkau Muhammad, tetapi adalah aku. Dalam kehidupan ni dah tak ada dah keakuan diri kita, yang ada keesaan Allah. Buang keakuan diri, yang ada hanya keesaan Allah. Barulah hidup kita dikatakan hidup kita mendapat kemenangan yang nyata, yang jelas. Di mana kita betul-betul merasakan yang wujud hanya Allah. Apa yang kita pandang nanti, pokok-pokok apa kita dah tak nampak dah. Kita nampak di sebalik pokok tu adalah iaitu yang menjadikan pokok tu. Bukan pokok tu Allah. Damai tu. Salam. Silakan. Beli barang Jadi yang kita nampak sesuatu yang kulihat melainkan Allah lah dahulu. Kita nampak pencipta yang sekalian di langit dan di bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Maknanya penciptaan Allah 7 lapis langit, yang 7 lapis bumi, pergantian siang dan malam, semuanya adalah menyatakan, tak lain menyatakan bahawasanya keesaan Allah sebenarnya. Jadi kalau kita Allah jadikan pun untuk menyatakan diri Allah. Kalau kita tak pandai, tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan nampak pokok tu pokok. Kita nampak manusia-manusia, kita nampak semua yang Allah jadikan, kita nampak itu. Maka bukan itu tujuan yang Allah jadikan 7 lapis langit, 7 lapis isi-isi. Tujuannya adalah kita menampak siapa pencipta dia. Kita nak olahkan supaya kita nampak pencipta dia. Penciptanya adalah Allah. Jadi itu yang dikatakan tadi, fa'inama tuwalu fasamma wajah Allah. Barang mana kau hadapkan Muhammad, di situ wajah. Mana pun kau angan-angankan, mana pun kiblat kau pergi, di situ wajah Allah. Jadi kita menghadap Ka'batullah dalam solat bukan nampak Ka'batullah, tetapi kita nampak siapa pencipta Ka'batullah. Kita nampak iaitu Allahnya tadi. Iaitu sifat ihsan. Yakin kita bahawasanya dalam ibadah kita seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tak dapat yakin pun kita yakini bahawa Allah sentiasa melihat dalam diri kita. Cukuplah itu sifat ihsan untuk memahami kita bahawa Allah tu sentiasa wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana pun barang kita ada, di alam apa pun gaib sekalipun, tetap Allah Taala sama ada. Itu tadi. Ini nak diamaliahkan dalam kehidupan kita. Kita lihat sekarang mata pelajaran anak-anak kita tak ke arah ke situ. Ini yang dibawa oleh penyebar agama Islam yang tertua di Nusantara ni, Syekh Abdullah Al-Yamani. Ini yang dibawa untuk nak ngajak ngesakan Allah. Bila kita tak hidupkan kembali apa ala tujuan yang dibawa 1200 tahun lebih itu, dibawa ke sini yang pertama, kita tak tahu ala tujuan, maka kita rasa Islam ni lain. Padahal yang dibawa ajakkan ngesakan Allah, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal 1200 tahun Syekh Abdullah Al-Yamani ni, maknanya dia dah hampir kepada zaman Nabi SAW.
Waktu zaman sahabat kot. Macam mana? Dia bawa tetap juga mengesahkan Allah. Dia ajak tetap juga kita berjemaah. Mengajak sama-sama tak lain. Umat Islam ni harus mengesahkan Allah. Sebelum nak mengesahkan Allah, harus mengenal diri, mengenal Allah. Tengok sekarang mata pelajaran anak-anak kita jauh daripada pelajaran ni. Dan dia anggap pelajaran ni asing pula. Kalau dah dianggap asing, habislah Islam ni tak kuat. Mudah musuh-musuh yang bukan Islam untuk kontrol kita. Kita sekarang ni pun telah dikontrol oleh orang-orang yang bukan Islam, terutama Yahudi. Dia tak akan senang dengan kita. Jadi ini yang berlaku. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama ilmu yang dibawa oleh Syekh Abdullah Al-Yamani tadi, tak lain daripada Rasulullah, daripada sahabat, iaitu nak ngajak mengesahkan Allah, dah rasa pelik dah. Bila disebutkan selain nama Allah, kita rasa bangga, rasa syok. Tapi bila disebutkan nama Allah, tak ada rasa syok. Terbaliklah kita. Rosaklah kita maknanya. Agama kita telah rosak. Lain cara mengajar. Islam tu betul. Tapi cara ajar tu tadi. Tak macam yang dibawa oleh penyebar agama Islam Nusantara ni. Syekh Abdullah Al-Yamani. Dan banyak lagi penyebar-penyebar agama Islam. Semua tak ada lain dibawa. Yang disuruh oleh Rasulullah, yang disuruh oleh Allah SWT untuk mengajak manusia sekarang. Itu jangan lari tajuk. Bukan suruh kumpul ilmu banyak-banyak. Bukan tak bagi ilmu banyak-banyak. Tapi kalau ilmu banyak-banyak, tak ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah, kita tak tahu hala tujuan dia. Kita nak kumpul ilmu banyak-banyak, kita bangga sombong dengan ilmu yang banyak. Bukan tak bagi banyak ilmu. Kerana ilmu Allah sampai bila pun kita belajar, tak akan habis-habis. Walau kanal bahru midadan di kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tabada kalimatu rabbi walau ji'na bi misli madza. Allah dah terangkan di surah Kahfi. Air laut, ya banyak ni air laut jadi dakwat. Tulis kalimatu rabbi, kalimat aku. Kering air lautan tu, dakwat tu untuk tulis ilmu. Tambah wala ji'na bi, tambah lagi, tak habis. Jadi berapa banyak kita nak belajar ilmu Allah, tak akan habis-habis. Tapi bukan tujuan tu Allah Ta'ala kata. Allah menyatakan tujuan dia adalah ilahun wahid. Engkau ada ilmu alif ke satu huruf alif atau titik, tetap huruf ke titik tu tetap mengesahkan Allah. Kau ada banyak ilmu, bergudang-gudang ilmu kau dah belajar, tetap juga mengesahkan Allah. Jadi Allah tak tanya banyak mana. Tapi Allah tanya macam mana kau guna amalkan. Itu tadi. Jadi kita ni kena tahu. Jangan beban-bebankan anak-anak kita ke siapa-siapa dengan banyak ilmu tapi tak faham tentang Allah. Pagi faham tentang diri dia, tentang Allah, barulah dia boleh amalkan apa saja ilmu yang dia dapat. Kita tak dengar lagi cerita-cerita tentang Syekh Abdullah Al-Yamani. Banyak lagi cerita-cerita dia semua karamah-karamah. Cerita-cerita dia semua mengislamkan orang-orang yang taraf raja, yang taraf besar-besar ni, dia mudah diislamkan. Kerana dia ada kekuatan, dia tu langsung berhubung dengan Allah. Dia kenal diri, dia kenal Allah. Dia langsung berhubung dengan Allah, minta pada Allah bukakan raja yang zalim tu hidayah. Jadi dia orang yang dekat dengan Allah, kenal diri, kenal Allah. Dia mudah nyatu, menyambung kepada Allah ibaratnya. Terus minta pada Allah bukakan nur hidayah kepada seperti mana Rasulullah SAW minta kepada Umar Khattab supaya dapat hidayah. Itu Rasulullah SAW suruh kita gunakan. Tapi bila kita jauh dengan Allah, masalah dengan Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah. Macam mana? Kita tak nampak kebesaran, keagungan Allah. Kita tak yakin. Sebab apa tak yakin? Sebab itulah tadi. Jauh kita terijab. Sifat-sifat mazmumah. Sifat tercela masih berlegar. Ada riak, ada takbur, ada sombong lagi. Mana boleh doa kita nak diterima oleh Allah. Allah tu maha suci. Jadi dia nakkan kita berbuat kesucian. Kesucian tu adalah membuang keakuan diri. Bila keakuan diri dah kita buang dan kita minta Allah leburkan warzuqnil fana'a anni. Leburkan diri kita supaya hilang keakuan diri kita. La ilaha illallah, maka akan datanglah karamah-karamah yang di sisi Allah. Datanglah, kita akan nampak, lihat sendiri. Perkataan kita Allah janji akan jadi perkataan Allah. Bila kita kata kun fayakun, mana Allah yang berkata jadi. Seperti para wali Allah, Syekh Abdullah Al-Yamani, itu karamah. Dia cakap tu jadi. Bukan dia yang, tapi dia dah tak ada. Dia dah tak ada kan keluar perkataan kalam Allah.
Kita tak duduk situ, kita kata ya ke, pelik ada. Bukan pelik. Buang keakuan diri, bersihkan diri, kenal diri itu supaya bersihkan diri, jangan ada keakuan diri. Baru nanti Allah akan perkenalkan diri Allah kepada kita. Sebab kita nak kenal Allah ni dari Allah, bukan daripada makhluk. Tapi takluk dia kena kenal diri dulu. Kenal Muhammad kita yang dalam diri Muhammad. Bila kita kenal bahawa Muhammad tu tidak ada. Yang adanya sifatullah. Di sifatullah tu lebur tadi, yang adanya zatullah. Jadi esa dia tu tadi. Keesaan tu kita akan nampak semua ni di bawah pemerintahan kekuasaan Allah. Baik iblis, baik malaikat, baik apa saja semua di bawah kursiyus samawati wal ardh. Allah yang memberikan kerajaan kerusi kepada malaikatul maut. Malaikat ni penjaga aras, pemikul aras. Semuanya yang bagi kuasa tu, yang bagi kudrat tu siapa? Siapa yang bagi kerajaan tu? Allah. Iblis siapa yang bagi kerajaan? Allah juga. Jadi kita bila dah dengan Allah, kita akan nampak semua tu la tataharraku zaratan ilah. Tak ada halus zarah mana pun iblis tu, malaikat bergerak tanpa mesti izin Allah. Jadi kita nak takut siapa? Bila kita dah duduk di situ, kita hanya takut pada Allah, malu pada Allah dan kasih kepada Allah. Apa tanda kasih kita kepada Allah? Adalah buang keakuan diri, kerana mengaku keakuan diri itu dibenci oleh Allah, tu kesyirikan. Tapi kita tak sedar berapa banyak anak-anak kita yang telah melakukan syirik. Kita rasa macam syirik ni kesalahan yang besar. Zina ke, merompak ke apa tu bawah. Syirik ni memang dosa paling tak kira lah kecil atau besar. Tapi kita tengok anak-anak kita banyak, kita tengok keliling kita banyak. Sebab tak mengaji kenal diri, kenal Allah, dia tak perasan. Dia telah melakukan syirik berapa puluh kali satu hari. Sebab merasa ada keakuan diri itu kesyirikan. Ada dua. Dia Allah dia tak boleh dua, dia esa satu. Kalau rasa ada dua, ada kita, ada dia, ada antaraku, antaramu, ada lagi tak boleh. Dia tak boleh lagi ada antaraku dan antaramu. Kata Nabi Khidir AS kepada Nabi Musa, tak ada lagi ilmuku, tak ada antaraku dan antara mana-mana. Melainkan yang ada hanya Allah. Aku tak ada. Tak ada kemahuanku lagi dah. Yang ada kemauan Allah. Jadi kita kena duduk, kena faham situ. Pasal Rasulullah SAW ajar kita ke situ. 13 tahun sebelum datang puasa, sebelum datang solat, sebelum datang zakat, sebelum datang perang. Allah Ta'ala suruh ajar 13 tahun kepada umat Muhammad tu. Ataupun orang yang belum Islam di zaman Rasulullah tu. Rasulullah ajarkan tauhid, iaitu mengesakan Allah. Kenal Allah dulu. Mereka semua dah kenal, dah selesai dah. Bilal bin Rabah hanya ahad aja Rasulullah ajar. Tapi kena apa pun tetap dia pegang ahad. Sebab Rasulullah ajar tu memang Rasulullah nak menyatakan, aku ni diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nazira. Allah Ta'ala bagi tahu, aku tak utus selain membawa berita gembira. Maknanya Rasulullah tu datang kepada kita membawa berita gembira. Apa berita gembira? Supaya engkau dapat Allah Ta'ala. Kau kenal Allah Ta'ala. Kau berhidupan dengan Allah Ta'ala. Engkau dah tak ada lain yang kau ingat. Hanya diri kau, hanya Allah je yang ada. Itulah berita gembira. Tapi siapa nak menjelaskan sekarang ni? Kita macam ulama'-ulama', macam wali-wali Allah dulu. Memang ini dibawa. Tapi sampai kepada ulama' kita minta maaf. Sunyi dah. Hingga kan dia pula mengatakan kita ni salah jalan pula. Na'udzubillah. Mana kita ikut jalan-jalan betul-betul apa jejak langkah Nabi Muhammad SAW dan juga para wali semua ikut jejak langkah. Kita ikut mereka, mengapa kita dikatakan sesat? Kerana mereka tak faham. Ini yang Rasulullah SAW bagi tahu, mula-mula aku bawa Islam ni datang kepada kaum kafir jahiliyah, aku dianggap asing. Asing berdatang asing. Ya apa Muhammad ni, kita ada berhala, dia tak ada berhala, Muhammad ni sesat ni. Oh, mai kita hukum dia, mai kita apa, bunuh dia, mai macam-macam Rasulullah kena. Asing-asing, pelik. Orang semua jadi nampak Muhammad ni jadi pelik ni, dah tersesat jauh. Sebab dia rasa dia sembah berhala emas, Lata, Uzza, mana. Dia rasa betul dah berpuluh tahun dia rasa. Bila Muhammad bawa yang lain, padahal itu yang betul yang dibawa oleh 124,000 nabi daripada Adam sampai Rasul. Semua tu betul, bawa la ilaha illallah, tak ada keakuan dirilah, menafikan. Yang wujud hanya semua betul tu bawa. Sampai Muhammad dia kata. Nabi Muhammad bawa berapa puluh tahun, 25 tahun lebih kan. Baru mantap Islam tu. Apa tu Rasulullah nak wafat, Rasulullah akan jadi asing balik akan datang. Ini zaman kita ni.
ilmu tentang Allah SWT lagi pelik lah dianggap. Jangan ni kau belajar ilmu ni kan engkau dah nanti tolak dunia nanti ni. Padahal bukan tolak dunia. Dunia akan kejar kita. Sebab dunia tu nak bawa kita sesat. Sebab al-malu wal banu zinatul hayatid. Dalam dunia ni ada al-mal, harta-harta. Banyak kedudukan yang kita nak cari. Banyak wanita-wanita ataupun penggoda-penggoda. Banyak yang maknanya anak-anak yang bawa kita ke arah jauh pada Allah. Banyak di dunia ni. Allah Ta'ala al-malu wal banu zinatul, perhiasan ni tadi. Jangan kita terleka dengan biasa. Itu maksudnya bukan kita buang dunia. Kita ambil dunia mana yang tak bawa kita leka pada. Apa yang tak bawa leka kepada Allah? Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang tetap kekal adalah wal baq, adalah baqa, sifat baqa Allah. Jadi itu yang kita nak cari dulu. Bukan ini. Dunia ni hanya sebutir pasir. Yang semenjak Allah ciptakan dunia, tidak lain Allah pandang seperti sebutir pasir di tepi pantai. Yang kita tergila-gilakan sangat. Dan Allah berkata dalam hadis kursi, Allah mengatakan, dunia semua ni, surga kenikmatan ni semua untuk hamba-Ku. Allah dah janji untuk kita. Tapi kita ni kepada Allah. Allah Ta'ala kata, engkau ni kepada aku. Jangan selain daripada. Jangan bawa tu semua. Itu semua akan hak engkau. Allah Ta'ala punya nak bagi tahu kita. Supaya kita kena melulu kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridaka. Mahabbataka wa bima. Betul-betul rasa rindu, rasa asyik. Takut malu dengan Allah. Ni jam sekarang anak-anak kita, masyarakat kita, siapa-siapa pun tak diajar malu dengan Allah. Diajar malu dengan sesuatu yang selain daripada Allah. Terbalik jadilah. Tapi Rasulullah, sahabat Nabi, para wali Allah, Abdullah bin Abdul Al-Yamani, Syekh ni semua bawa adalah supaya kita takut pada Allah, kenal pada Allah, malu pada Allah. Dalam solat aja berdetik hati teringat ke dunia, malu ya Allah. Aku malu ya Allah. Aku dah ingat dunia dalam solat aku ya Allah. Istighfar dia puluh-puluh ribu tahun. Sebab rasa tu tadi berdetik je ingat kat dunia dalam solat. Ini adik, kita tak ada. Kita kalau jumpa orang yang di masjid sekarang ni menangis. Sebab apa menangis? Menangis sebab anak aku tinggalkan. Ini harta aku. Dan nangis apa? Aku takut pada Allah, aku silap. Tak, susah nak jumpa jawapan yang dengar daripada manusia. Tapi zaman Nabi ajar sahabat-sahabat menangis. Menangis sebab apa? Berdetik ada rasa keakuan diri. Berdetik aja nak rasa ada keakuan diri. Teringat dosa-dosa aku, saya Omar. Dosa-dosa yang dulu dah berbelas tahun punya dosa dia garang kan. Dia hentam orang. Orang kata orang kaki pukul lah katakan. Dia ingat tu 13 tahun. Ingatkan sampai dia tak buat. Dia dah tak ada buat. Tapi dia ingatkan tadi menangis lagi. Menangis. Masih menangis lagi. Ingat. Kita hari-hari buat salah pun tak ada rasa air mata menitik. Banyak kali buat salah. Angkat barang rasa diri kita. Melihat tak nampak Allah. Macam-macam kesilapan tu kita istighfar tak ada rasa nangis, tak ada rasa kesedaran. Kita buat silap dengan Allah. Tapi kalau harta kita ke, tak gaji tak cukup dapat ke, kita macam-macam yang lain-lain kita boleh menangis. Tapi dengan Allah tu kita buat silap, kita tak menangis. Ini punca dia adalah sebab kita masih lagi membiarkan diri kita ni tak kenal Allah. Kita biarkan diri kita dipanggil tadi lalai. Lalai. Bila Allah peringatkan, kita masih lalai lagi. Kita tak menunggu apa, kita pun tak faham. Sedangkan nyawa kita tak tahu. Sebentar lagi, esok lusa kita tak tahu. Sedangkan kita dengan Allah, kita buat masalah dengan Allah. Kita berbalah-balah dengan Allah. Kita merasa lagi kita ada keakuan itu berbalah dengan Allah. Kita merasa kita hidup ni kita punya hidup. Kita nak minta seperti apa dengan Allah. Kita tak peduli. Bila susah baru kita minta Allah. Senang kita lupa Allah Ta'ala. Akhlak kita buruk dengan Allah. Ini kita nak bawa kat dunia lagi kita nak merasakan dengan Allah. Bukan nanti di alam barzah baru kita nak kehidupan dengan Allah. Bukan. Di dalam alam barzah tempat mengira apa yang kita buat kat dunia. Tak boleh kita nak minta hidup balik dah. Menyesal tak guna nanti. Sekarang ni kita cari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Supaya kita dapat husnul khatimah. Kematian kita baik.
Tapi kita minta kebatian baik, tapi perjalanan hidup kita lari daripada tajuk. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tapi sebenarnya hidupan kita ikut sistem Yahudi. Banyak kita ikut sistem Yahudi. Mata pelajaran kita sekarang ni, mata pelajaran Yahudi. Perubatan kita, perubatan Yahudi. Apa lagi? Apa ya? Undang-undang Yahudi. Jadi macam mana kita nak buat sekarang? Kita kena perbetulkan, duduk dalam diri kita buat undang-undang yang betul-betul sistem Allah Ta'ala. Dan juga kita ajakkan isteri, anak-anak, suami kita, keluarga kita buat undang-undang kita. Kita yang pakailah undang-undang dia. Perubatan kita, ada perubatan. Abang Soda, abang Supri ada buat produk-produk Islamik. Jadi itu semua untuk supaya kita kembali kepada Allah. Seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para sahabat, Abdullah Al-Yamani, semua wali-wali Allah tu semua dia ikut sistem tu. Mana dia ada perubatan ikut sistem Yahudi? Tak ada. Dia ajarkan semana yang Rasulullah buat. Batu sauda, kurma dengan apa ni? Zafaron, apa lagi? Macam-macam lagi herba-herba yang Allah jadikan. Jadi mengapa kita dah buta tak nampak yang Allah tak bagi tahu daripada mulut Nabi, mulut para wali itu memiliki khasiat yang banyak Allah jadikan. Mengapa kita nampak yang Yahudi cipta ubat-ubat pil ni apa? Ini semua akan merosakkan balik perhubungan kita dengan Allah. Sebab dalam tu ada dadah, ada apa? Bahan-bahan yang boleh menyebabkan kita terputus hubungan dengan Allah. Bila sakit sikit, dah sakit jantung, pergi hospital. Doktor pakar datang, doktor pakar datang. Semua doktor pakar datang. Awak jangan risau. Ni dah tercungak nak mati ni jantung. Awak jangan risau. Saya dah siapkan ubat-ubat. Saya belajar. Saya dah ubat. Awak tenang. La Allah wallah. Kalau kita kan mengucap, ingat Allah. Serah pada Allah. Biar mati dalam sebut nama Allah. Kita akan cari ubat-ubatan yang Rasulullah bagi untuk kita amalkan ya. InsyaAllah. Gitu patutnya. Tapi bila belajar jadi profesor dia pun belajar di tempat Yahudi. Jadi doktor-doktor pun dah dimasukkan sistem Yahudi. Jadi kita ni kena berbetulkan balik. Kita tak boleh salahkan mereka. Mereka dah memang Yahudi ni, dia tidak akan senang dengan Islam. Dia tak akan senang dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dia akan cari jalan sedikit demi sedikit untuk bawa ke lubang biawak sama-sama duduk dalam neraka sama-sama dengan dia. Dia punya hati begitu Allah bagi. Jangan salahkan dia. Kita nak kena pandai. Kena cari jalan mengenal diri mengenal Allah. Baru kita nampak perjalanan-perjalanan ni tadi. Begitu juga para rasul, para nabi, para wali Allah. Dia nampak orang nak buat apa-apa yang tak elok. Dia nampak daripada jauh. Allah tunjukkan. Kita bila tak kenal diri, tak kenal Allah, dah terkena pun tak perasan. Kena sihir. Dajjal, Ya'jud, Ma'jud. Belitan iblis dah kena pun tak sedar. Tu tadi. Dah kena rasuk. Dah jadi zombie pun tak kenal. Tak kenal diri itu dah kena rasuk. Dah kena belitan ni Dajjal. Tak sedar. Malahan rasa bahagia. Ini banyak berlaku dalam kehidupan kita ni. Macam mana kita nak menghadapi, nak bawa anak-anak kita menghadapi era yang begini. Ini kita kena tegas lah. Bukan boleh lemah lembut lagi. Bukan maknanya kita suruh perang. Bukan. Kita kena tegas lah maknanya. Amalkan. Anak kita sikit demam, nampak hospital. Demam, nampak klinik. Macam mana? Demam, saudak. Dia tak bagi amal hari-hari anak kita saudak. Kan? Amalkan. Itu benda kerana hari-hari. Hendaklah tetap Nabi kata. Amalkan. Waktu banyak madu lebah, macam-macam lagi. Jangan lagi set tempat lain lagi lah. Itu pun kita ikut dah cukup bahagia dah. Penyakit tak mau datang. Sebab apa yang Nabi suruh tu, dia mencegah. Apa tu saudak tak amal hari. Dia mencegah penyakit. Kena pun sakit, kejap je baik. Ni hari kita makan hari-hari, kita kena demam. Ni hari demam pagi, petang baik dah. Tenaga dalam yang enzim yang Allah Ta'ala bagi di dalam tu. Tapi kita tak percaya. Kan kadang ustaz-ustaz ulama' pun kita tanya, ada saudak? Saudak apa? Saudak memang betul ke Nabi suruh amal. Tapi dia dalam rumah dia tak ada berat betul lah. Dalam suatu orang ulama' patutnya ada lah madu lebah ataupun dia amalkan hari-hari. Dan dia macam mana dia nak ajak orang sedangkan dia tak ada. Ini yang berlaku sekarang ni. Ilmu yang dia ambil tadi ilmu hanya untuk simpan di kepala untuk cerita je. Itu bukan, itu nak dia amalkan dalam kehidupan. Semua para wali Allah amaliakan macam mana Nabi amaliakan. Bukan cakap aja.
Nabi sebelum nak suruh, Nabi buat dulu. Wali Allah pun sebelum dia suruh kita, dia buat dulu. Tu tadi. Jadi berhasil, baru dia. Ini kita tidak percaya lagi, ya Allah. Malahan kata tak sedap lah, tak sedap. Apa tu saudak dia kata tak sedap. Nampak banyak sangat jin dalam badan kau tu. Jin tak elok. Ya. Dalam Al-Quran kata apa? Ubat segala jenis penyakit adalah habatus sauda. Habatus sauda. Penyembuh segala penyakit adalah madu. Madu lebah. Masalahnya kita hari ini kita tak yakin dengan apa yang Ubatan-ubatan Yahudi yang kita yakin pula. Terbalik dah. Otak kita ni dah buta dah. Tak nampak mana yang benar, mana yang. Padahal dalam Quran kita dah baca dalam Al-Fatihah. Setiap hari kita minta tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Minta jalan orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Para Rasul, para Nabi, para Wali Allah. Tetapi kita kata ghairil makruf, tak nak jalan orang sistem Yahudi tadi. Tapi bila habis luar solat, kita baca Fatihah, kita ikut sistem dia pula. Betul ke tak betul kita ni? Obahlah, sudahlah. Obah. Kita ni depan Allah Ta'ala kita membohong lah. Tak malu ke kita? Cakap depan Allah dalam solat lain. Iftitah tu inna solati wa nusuki wa mahmaya wa mama. Lilang. You ke main dia. Habis aja solat. Macam-macam bukan kerana Allah bercampur aduk hak dengan batil. Macam mana nak jadi hidup kita ni berkat? Macam mana nak dapat husnul khatimah? Macam mana nak bahagia kita hidup? Bahagia tu hanya dengan Allah. Ikut sistem Allah Ta'ala bahagia. Manusia ni Allah yang jadi. Buat kata Abang Supri tadi, kita daripada tanah. Dengan air-air tanah mineral. Jadi kita ni daripada Allah. Jadi Allah yang tahu sistem dia tadi. Ikutlah sistem yang Allah bagi. Allah ciptakan kita. Ini Allah ciptakan kita, dia bagi kita sistem, kita tak ikut. Mana ada sistem lain lagi, melainkan Allah yang menciptakan kita, tahu bagi kita sistem tu. Janganlah lari daripada sistem yang Allah bagi tu. Esakan Allah, kenal Allah. Bila kita dah buat begitu, kita dah ikutlah sistem yang kita minta tadi, ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang lurus tu adalah membuang keakuan diri, mengesakan Allah, hidup kau akan disusun oleh Allah. Kita tak mampu nak hidup, nak susun hidup kita. Sesaat nafas kita nak naik pun, kalau Allah tak bagi kita kudrat untuk nak naik nafas, tak bernafas kita naik. Nafas kita ada turun, ada naik, ada berhenti. 3 step tu tadi. Kalau Allah Ta'ala stopkan naik aja, tak turun, mati kita. Itu semua kudrat dia. Tapi kita tak belajar, kita tak nampak. Kita rasa kita jadi macam Fir'aun gitu. Lama-lama jadi macam Fir'aun. Sebab keakuan diri yang kita kasih hebat, lama-lama mengaku. Macam Fir'aun cakap, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling. Ya Allah. Bila mati, tenggelam dalam laut, baru menyesal nak nyawa tu, aku beriman pada Tuhan Musa. Tak boleh dah. Dan nyawa dah sampai situ baru nak. Tak boleh. Jangan menyesal lah. Kita jadi sudah-sudahlah tu. Kita duduk balik, kembali balik kepada Allah betul-betul. Cari orang arif billah. Cari pembimbing rohani. Sebab Rasulullah kata selepas aku wafat, ada pembimbing rohani untuk kenalkan engkau kepada Allah. Jadi Rasulullah dah titipkan, ada orang-orang yang Allah Ta'ala taburkan di muka bumi. Cari, jangan tak cari. Masalahnya kita buat dia. Kita nak jumpa ulama-ulama biasa yang kita, mereka tak. Dia hanya memberikan halua telinga. Minta maaf saya cakap. Ulama-ulama sekarang ni. Jadi kita kena buat solat isyarat, minta pada Allah. Kadang-kadang sebelah rumah, kita tak tahu. Dia bersembunyi sekarang ni. Mursyid-mursyid, guru-guru pembimbing arif billah ni, dia bersembunyi. Sebab dia manusia dah tak nak kepada Allah. Jadi dia sembunyi. Dan orang pun halau dia, macam dianggap dia tak ada bermakna. Padahal orang arif billah ni, dia wali Allah ni, dia sentiasa mendoakan sekeliling dia bahagia, selamat. Tapi orang tak tahu, dia sembunyi. Ini yang kita minta buat solat isyarat, minta pada Allah tunjukkan orang ahli kau yang boleh bimbing aku untuk kenal kau, ya Allah. Kalau kita nak kenal Allah direct, tak boleh. Sebab Rasulullah kata, aku ni yang paling kenal Allah dan aku mengenal Allah daripada Allah. Sahabat kata, ya, kami nak kenal Allah macam mana? Kamu kena belajar dengan aku. Maknanya Rasulullah akan ajar, bila kau dah kenal Allah, Rasulullah akan bagi tahu sebenarnya engkau bukan belajar dengan aku, tapi Allah lah bagi kenal diri Allah pada engkau. Begitu. Jadi kita belajar dengan guru mursyid arif billah, sebenarnya memang kita belajar, tapi bila kita dah tahu, dia kata nanti dia akan kata engkau belajar dengan Allah bukan aku.
Sebab aku tak ada keakuan diri. Itu cara-cara dia. Jadi kembalilah kepada Allah. Jangan tunggu lama-lama. Sebab Imam Mahdi ni akan turun tak lama lagi. Mungkin penghujung 2024 ni. Penghujung 2023 ni. Muncul Imam Mahdi nanti. Itu jam kita jangan jadi maknanya kita menentang dia. Jadi bila kita ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, maka kita tidak akan jadi penentang Imam Mahdi, malahan kita akan jadi penolong-penolong dia. Tapi yang tak ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, saya tak jamin. Ya, saya tak jamin. Sebab apa? Orang yang maknanya pengikut-pengikut Imam Mahdi, kebanyakannya para wali Allah. Orang-orang yang menolong Imam Mahdi ni, dia membawa ilmu tak lain, ilmu mengesahkan Allah. Dia tak ada apa-apa dia punya mahu dia. Dia nak kita semua selamat dunia dan akhir. Kita ni dapat Allah Ta'ala. Dia punya tujuan tak ada lain. Imam Mahdi pun dia nak bawakan sistem, betul-betul sistem Allah Ta'ala. Tu memang ada setiap 100 tahun akan muncul. Ni dah 100 tahun dah. Kejatuhan Imam Osmaniyah dah berapa dah? Masih kira. Dah 100 tahun. Mana Allah? Pusingan 500 tahun. Tu. Kalau kita kaji. Mesti ada. Maknanya tunggu. Tapi tunggu bukan tunggu kosong. Kita tunggu, kita kena belajar, kenal diri, kenal Allah. Pasal ilmu tauhid tu. Mati. Tapi mati dalam keadaan mengesahkan Allah. Yang risau sekarang ni, kita nak bawa apa? Dalam kehidupan pun kita tak rasakan Allah. Berat ni. Kita bersandar lagi dengan amalan kita, bersandar dengan ilmu kita. Mana boleh syirik. Boleh belajar ilmu, tapi jangan sandar pada ilmu. Rasulullah kata. Allah Ta'ala tak bagi. Wala yusyrik bi'ibadati. Dalam beramal ibadah pun jangan kau rasa engkau. Aku, Allah yang bagi engkau kudrat untuk berdiri tahajud 20 tahun. Allah yang bagi engkau beringat kepada dia supaya kita ingat pada dia. Nak bagi kita sebut nama Allah pun Allah juga. Jangan mengaku bersandar. Aku yang ni Allah 60 tahun aku ibadah ya Allah. Layak aku masuk surga. Halau dia keluar. Allah Ta'ala kata. Dia tak kenal aku. Siapa yang bagi engkau kudrat 60 tahun untuk ibadah? Engkau ya Allah. Campak dalam azab. Menyesal. Tolong ya Allah hidupkan balik. Aku nak kenal kau ya Allah. Tak guna je. Nikmatnya dapat kenal diri, kenal Allah. Nikmatnya kehidupan kita 24 jam sentiasa Allah yang susun. Kalau kita sesusun, sedetik hancur dunia ni. Berbalah-balah aja kita ni. Jadi nak selamat tu serah balik pada Allah. Kembalilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ada rasa keakuan diri. Semua keliling sekian alam yang kontrol kerajaan adalah Allah. Malaikat ke, itu semua kudrat Allah yang bagi kerajaan tu. Iblis pun kalau dia nak bergerak pun Allah yang izinkan. Sebab Allah bagi tangguh kan. Dia minta pada Allah, ya Allah tangguhkan hidup aku supaya aku nak goda. Allah izinkan tak? Kalau Allah tak izin, tak boleh gerak apa dia? Jadi dia mengikuti skrip Allah. Dia tak boleh bergerak tanpa izin Allah. Wa huwa bi kulli syai'in qadir. Semua wahwa dikuasai oleh kudrat Allah. Bila kita mengaji tu, kita tak ada rasa nampak makhluk ada kuasa lah. Yang kita nampak kuasa Allah, untunglah kita. Kita sendiri pun tak ada kuasa, yang ada kuasa Allah. Inilah orang yang beruntung. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, inilah orang yang pengikut Muhammad dapat kemenangan. Inilah inna fatahna laka fatahan mubin. Sebab apa? Dia dapat kemenangan nyata. Dia ikut betul jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Tak ada rasa keakuan diri. Sentiasa mengesahkan Allah. Tak ada yang lebih manis. Tak ada yang lebih sedap. Manis tiada pahit hidup dia. Kerana mengesahkan Allah 24 jam. Dia tak mau lain dah. Asyik rindu pada Allah 24 jam. Dia di mana pergi pun. Dia tak pernah dilalaikan oleh sekali apa pun. Ditunjuk dia nak Allah je rasa dah. Orang dah asyik dengan Allah. Cinta dengan Allah. Mulut dia cakap macam mana pun, tapi hatinya rindu pada Allah. Rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikr. Tidak pernah dilalaikan daripada berniaga apa saja pun, kerana hatinya telah Allah bagi hati yang qalbun yang salim, iaitu sentiasa cinta rindu pada Allah. Tak mau lalai pada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ni dikurniakan oleh Allah. Apa syarat-syarat dia? Allah dah bagi amsal linnas, perumpamaan. Bila seseorang tu dah sentiasa sebut nama Allah, ingat pada Allah, berdiri, duduk, baring, inilah orang yang bijak, kata Allah. Jadi beruntung kita
ada sifat itu, berdiri, duduk, baring, apa keadaan kita mana pun pergi, kita nak mengesahkan Allah. Nombor satu, buang keakuan diri. Alhamdulillah. Ya, saya cukup sampai situ. Saya minta pencerahan sikit kepada Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratul mustaqim. Ila siratul mustaqim. Ila siratul mustaqim. La hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayah dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperjalankan bukan kita memperjalankan diri kita. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Di mana-mana tempat pun mulia, tapi ni di tempat yang wali-wali Allah. Di tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di seperti mana tadi saya mulakan dengan daripada Telaga Tok Syekh tadi. Itulah tempat, inilah tempat dia. Sekarang kita berada di wakaf Bang Safri dah beritahu kebenaran kepada kita untuk kita buat talk di sini. Selama ni alhamdulillah kita di Santan Perlis, di rumah saya di Taman Melati. Jadi ini Allah Taala mempergerakkan kita berada di sini alhamdulillah, iaitu di tempat Syekh Abdullah Al-Yamani. Alhamdulillah. Di sinilah tempat penyebaran Islam yang pertama di negeri Kedah, Nusantara. Nusantara, Kedah tua. Jadi alhamdulillah. Jadi hala tuju kita, arah tujuan kita nak cerita pada petang ni. Kita bergerak pagi tadi, ni dah sampai petang ni. Hala tuju kita nak cerita talk pada petang ni di tempat yang diberkati oleh Allah SWT. Bagi nak menyatakan cerita Allah, mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Sentiasa kita menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itu kita nak olahkan dalam kehidupan harian kita. Sentiasa zikrillah. Sentiasa mengingati Allah. Mengingati Allah tak apa? Menafikan keakuan diri kita. Itu baru datang kesucian. Kesucian tu apa? Dia tak ada diri dia. Dia hanya mengesahkan Allah. Bukan kita nak mengesahkan Allah. Bila kita ni dah yang dikatakan tak ada la tu, maknanya diri dia je. Seperti mana dia mengesahkan pada diri dia. Kalau kita kata kita mengesahkan Allah, Allah Ta'ala tu mana ada kekurangan. Kita ni kena la tu, Nabi ajar, Rasulullah SAW ajar, la kan diri kita, tak ada kan diri kita ni. Datang kesucian, tu dia. Seperti mana dia asyik pada diri dia dulu. Kita ni tak ada, kita ni tidak dizahirkan pun, Allah Ta'ala sentiasa mengesahkan pada diri dia sendiri. Diri dia asyik pada diri dia sendiri je. Kita ni tak ada apa, tak ada, masa tak ada, tapi masa dizahirkan, bukan nak menyatakan diri kita. Kita ni dah dizahirkan bukan nak menyatakan diri kita, tapi nak menyatakan diri dia yang esa. Itu betul. Yang dikatakan betul-betul, yang dikatakan sentiasa mengenal diri, mengenal Allah. Dia rasa diri dia tu memang tak ada. Yang ada hanya Allah. Itu yang nak imani dalaman. Yakini dalaman tu. La ilaha illallah. Itu yang sebenarnya. Kita bawa ke dalam kehidupan kita ni sedap. Kita berkeluarga sedap. Dalam keadaan baik, dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita tahu kita ni dikontrol oleh Allah Subhanahu. Bukan kita kontrol diri kita. Jadi itu yang sebenarnya kita nak betul-betul nyatakan kehidupan kita ni sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Itulah menafikan keakuan diri kita. Jangan ada diri kita, jangan rasa mengakukan aku ni. Seperti mana saya pun tak ingat nama dia. Berapa kali tak ingat dah nama ustaz tu. Ustaz Muhaizat. Ustaz Muhaizat pun cakap begitu juga. Seperti mana ayat-ayat Tok Kenali. Di dalam diri kamu, sebelum dia wafat, aku nak tinggalkan satu ilmu. Di dalam diri kalian semua, jangan sampai terlihat adanya diri. Jadi Ustaz Muhaizat kupaskan masa tu, ada orang tanya. Kan? Ada orang tanya. Macam mana yang sampai terlihat adanya diri itu? Itulah. Menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itu la ilaha illallah. La tu maksudnya tiada. La tu menafikan betul-betul keakuan diri kita. Itu yang Ustaz Muhaizat mengupaskan benda tu. Ilmu Tok Kenali tu. Jadi itulah yang kita nak sentiasa ikut. Saya duduk di Setiawangsa dulu pun, masa saya bekerja dulu, masih ada lagi stiker, dia jual kerepek je. Jangan sampai terlihat adanya diri. Nampak sampai sekarang dia ada lagi.
orang tu menyebarkan melalui stiker je. Jadi itu kita nak amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Saya isi minyak tadi di Taman Melati, Perlis. Saya isi minyak tadi. Orang mengatakan bahawa minyak yang diisi, minyak petrol yang diisi dalam kereta, menggerakkan kereta saya, Myvi tadi, menggerakkan kereta saya. Kononnya. Tapi bila kita bawa, kenal diri, kenal Allah ni, bukan minyak ni yang menyatakan menggerakkan kereta ni, tapi Allah yang menggerakkan kereta yang berjalan yang kereta saya berjalan tadi tu, Allah yang menggerakkan. Nampak? Minyak tu pun kita dah bawa dia kepada mengesakan Allah SWT. Minyak petrol tadi. Bukan minyak petrol tu yang menggerakkan kereta saya, tak, bukan. Kita pun lakan tu. Lakan, tak ada kan yang tu, yang ada hanya Allah. Itu dia nak diperangkan dalam. Dan dalam bila kita perangkan, dia akan nampak dalam kehidupan harian kita. Dalam kehidupan kita, nampak? Apa segala gerak-geri kita, gerak apa, bercakap kita, buta kalimun ni. Yang keberhasilan dia bila orang yang bercakap tentang keesaan Allah SWT, keagungan Allah SWT, bila kita bercakap tak ada keakuan diri kita, yang dia akan sampai masuk ke rohaniah yang mendengar. Para pendengar YouTube. Yang saya rasa bermula daripada 2021 berjalan. Dah banyak dah berjalan ni. Pendengar-pendengar YouTube pun dah banyak mendengar dan mendapat alhamdulillah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bermula daripada itu. Itulah yang dikatakan Allah Taala sentiasa menyayangi diri kita. Jadi sambil-sambil tu saya nak beritahu, ikuti channel YouTube akaun saya, Cahaya Online. Bukan saya punya tu sekadar saya sekadar nak menceritakan. Nak menceritakan, saya boleh tengok link tu. Kami sentiasa share kepada kawan-kawan, adik-beradik dan keluarga semua, insya-Allah, supaya kita bawa benda ni dah lama kita tinggal. Saya rasa sedih dalam diri saya, sebab selama saya bekerja dulu, saya menyatakan diri saya sebelum saya dapat benda ni. Saya nyatakan diri saya. Tapi seperti mana semalam talk malam tadi, semalam tu. Jadi apakah dosa-dosa kita yang lalu-lalu tu kita bawa di hadapan Allah SWT? Sebab apa? Kita nakkan sentiasa kita nak kasyaf diri kita supaya bila kita tak mengesahkan Allah tu, maknanya dosa yang paling berat tu kita bawa di hadapan Allah. Sentiasa kita bertaubat, ya Allah. Dulu ya Allah aku kerja, ya Allah. Dulu aku bekerja, aku jaga anak buah ke apa, aku rasa diri aku, ya Allah. Aku rasa aku yang hebat, ya Allah. Aku mengakukan aku tu. Itu kita bawakan di hadapan Allah SWT. Seperti mana yang Syaziz beritahu tadi. Saidina Umar sekalipun, yang dia gangster dulu tu, dia pukul orang ke apa, dia bawa di hadapan Allah SWT. Bertaubat. Zalamna. Suara yang memohon taubat, yang dulu sampai sekarang, dia rasa bersalah dengan Allah SWT sebab ada keakuan diri. Suara ini yang dicintai oleh Allah SWT. Suara ini. Itu yang kita nak rasakan kecintaan dengan Allah SWT. Bila Allah Ta'ala sendiri kata cinta kepada kita, pasti Allah Ta'ala mudah nak memberikan hidayah kepada kita. Kita nakkan Allah, pasti Allah Ta'ala akan bagi kat kita. InsyaAllah. Itu yang sebenar-benar kita nak bawa dalam kehidupan harian. Sentiasalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun banyak dosa saya. Kalau Saidina Abu Bakar 3 je kesalahan dia, yang ada keakuan diri lalai tu, kita ni apatah lagi. Ya Allah, malu dengan Saidina Abu Bakar. Kan? Apatah lagi. Bawa lah, tak apa. Allah Ta'ala bukan marah kita. Allah Ta'ala lagi suka. Bawa lagi banyak-banyak dosa kita yang lalu, yang tak mengesahkan Allah tu, bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi wazidnahum huda, petunjuk lagi dan olahan lagi, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur lagi sekali saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri talk pada hari ini di Gunung Jerai. Syukur alhamdulillah. Jadi di sini masih lagi diperingatkan tentang pentingnya kita bersama, pentingnya kita berkehidupan dengan Allah 24 jam. Ya. Jadi kehidupan macam mana? Itu kehidupan mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah 24 jam. Yang itu yang hendak dipasak dalam hati ini.
selama ini ingat Allah tu terlalu sedikit kan dibandingkan sepatutnya kita 24 jam. Jadi itu yang nak dipasakkan. Syukur Alhamdulillah sentiasa dapat mengikuti talk yang dibawa oleh Syekh Aziz dan Syekh Latif. Jadi di sini saya nak bawa pengalaman saya naik ke Gunung Jerai. Terkejut rasanya bila naik Gunung Jerai. Jalan kecil, tak pernah bawa kereta kan. Rasa gigil tangan kaki, pucat rasanya. Jadi gagalkan diri jugalah naik. Jadi bila naik tu macam-macam, sebut Allahu Akbar, hilang sekejap, hilang. Jadi nasib baik kawan baik saya ingatkan, Allah uruskan diri kita. Ingat Allah uruskan diri kita. Kemudian barulah tersedar. Kemudian barulah perkataan peringatan, Allah berikan peringatan, bersandarlah kepada dia, bersandarlah pada dia. Barulah boleh memikirkan, ya Allah, ya Tuhanku, uruskan aku, ya Allah, uruskan aku. Aku tak mampu untuk bawa kereta ni. Perjalankanlah aku, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bawa dia, ada rahmat dia. Salah dalam buku dia. Jadi bila dah sebut ya Allah, ya Allah, uruskanlah diri aku, barulah datang ketenangan. Barulah boleh pandu dengan lebih yakin naik ke atas. Ialah Allah yang mengurus kita kan. Yang lain tu semua makhluk, dan makhluk tidak berkuasa atas kita. Jadi itulah pengalaman amaliyah yang betul. Disitulah amalinya, apa yang kita belajar selama ini, apa yang kita nak pasakkan dalam hati kita. Syukur Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa saya suka berkongsi kisah hidup saya sebelum dan selepas. Sebelum saya join talk kenal diri kenal Allah, dan selepas itu. Jadi hari ini perkongsian saya teringat kisah 2-3 tahun yang lepas. Saya selalu dengan buat kerja dengan anak saudara saya. Diorang selalu puji, wah Mak Long hebatnya. Mak Long tak penat ke buat kerja ni daripada pagi lagi. Lepas tu saya akan cakap lah sambil melawak, si delik lah. Sambil kata, lah memang Mak Long hebat pun. Jadi walaupun bergurau, tapi masa tu kita tak bawa pemikiran anak-anak kita ni ke arah kenal Allah. Maknanya kita tunjukkan diri kita saja. Jadi apabila kita join kuliah-kuliah agama apa semua, dari situ kita boleh ubah sikit hala tuju kita. Kalau anak-anak kita bercakap macam tu, kita pusing sikit. Kita kata semuanya kudrat Allah Ta'ala, semuanya dengan izin Allah. Kita ni tak ada apa-apa, tak mampu pun. Jadi dari hari demi hari saya merasa semakin lama semakin rasa macam malu dengan Allah SWT. Sebab sebelum ni rasa macam kita je yang buat semua ni, rasa kudrat kita. Jadi satu lagi saya ingin nak berkongsi tentang ala-ala Ustaz sentuh pasal Habatus Sauda, produk-produk sunnah ni. Pengalaman saya sendiri, saya telah mengamalkan Habatus Sauda lebih daripada 13 tahun tanpa putuslah dengan istiqamah. Saya ada pelbagai penyakit lah, penyakit dalam perut. Saya ada asma yang memang setiap bulan akan pergi ambil nap kat hospital. Lepas tu bila tahun 2010 saya diperkenalkan dengan produk ni oleh Syekh Aziz. Saya amalkan, tapi dia ambil masa lah untuk sembuh sepenuhnya tu.
Jadi selepas 5 tahun baru saya sembuh sepenuhnya asma tu. Saya tak perlu lagi pergi hospital nak ambil nap. Bila kena je sesama, sebab dia akan bila sesama je akan terus teruk kan pergi ke paru-paru. Saya akan amalkan ambil habatus sauda tu, saya akan masukkan dalam hidung. Saya sedut. Jadi alhamdulillah berkat kita yakin dengan firman Allah yang mengatakan hadis Nabi mengatakan habatus sauda ini adalah penyembuh segala penyakit. Jadi itulah bukti daripada diri saya sendirilah yang mengamalkan. Jadi kita kena yakin, lepas tu kita istiqamah mengamalkannya. Itu saja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Supri bin Jamaluddin. Saya selalu naik Gunung Jerai ni. Salah satu tempat mengapa saya selalu naik Gunung Jerai ni adalah tempat ni adalah tempat para wali-waliyak semua. Tempat-tempat yang mana Islam dibawa ke Nusantara ni. Telaga Tok Syekh ni merupakan satu telaga yang mana Syekh Abdullah Yamani tempat dia ambil wuduk dan dia akan naik solat di padang Tok Syekh. Ya. Tempat-tempat ni adalah tempat-tempat peninggalan sejarah yang sangat hebat. Yang mana tempat-tempat ni adalah tempat yang tersembunyi 1001 macam rahsia. Yang mana rahsia-rahsia ni kalau kita nak mengkajinya, kita kajilah daripada Al-Quran dan hadis. Jangan kita mendengar cerita daripada orang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tempat ni banyak memberi saya ketenangan, banyak memberi saya kekuatan yang menyebabkan boleh dikatakan setiap hari saya akan berada di sini. Semasa arwah mak saya ada pun saya selalu tolak kursi roda mak saya daripada bawah, daripada kaki Gunung Jerai. Saya akan tolak kursi roda mak saya sampai ke Telaga Tok Syekh. Saya akan bagi mak saya mandi, saya akan bagi dia makan, saya akan suruh dia solat semua. Selepas tu dia akan tidur atas riba saya. Alhamdulillah tempat ni banyak memberi saya 1001 macam erti kasih sayang dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Yang diucapkan tu semua daripada khatir Rabban, daripada luahan cerita-cerita yang daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Terima kasih banyak abang seperti ini. Alhamdulillah ya. InsyaAllah nanti kita datang balik insyaAllah ya. Dan juga apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi semua adalah niat murni kerana kasih sayang daripada Allah SWT. Bukan niat kita untuk menjatuhkan ataupun merendah seseorang, tetapi nak bawa sama-sama kita mengesahkan Allah. Itu jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para awliya-awliya, para nabi-nabi, para rasul-rasul, semua bawa ni. Wali-wali Allah semua bawa ni. Kasih sayang, nak ngajak mengesahkan Allah SWT. InsyaAllah. Ya, alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian semua dan mohon maaf atas kekurangan, kesilapan apa saja yang diucapkan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan buat produk. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Oh, ini produk saya tu belakang.